Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Apa khabar korang? Aku harap korang semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, dan aku harap korang punya bulan puasa kali ini dipenuhi dengan keberkatan, dan aku mendoakan korang sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa dipermudahkan segala urusan. Sebelum aku nak start untuk kisah hari ini, aku nak cakap Alhamdulillah, finally guys, aku telah diterima untuk dimasukkan ke dalam YouTube Partner Program selepas hampir setahun aku mulakan journey YouTube aku ni. Finally aku dapat aku punya first target. Syukur Alhamdulillah. Tetapi aku tak akan dapat sampai ke tahap sekarang ni tanpa sokongan korang. Itu je aku boleh cakap, okay? Without your support, agak susah untuk aku sampai ke tahap sekarang ni. Okay, dan disebabkan itu, aku nak ambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada korang semua lah. Okay, semua. Sebab korang lah yang telah menjadi dorongan aku untuk push, membuat konten, kongsikan cerita, kongsikan kisah-kisah true crime yang ada. Korang lah yang memberikan aku sokongan yang kuat. Korang lah tulang belakang Nas Winchester punya YouTube channel ni. Okey, aku nak ucapkan terima kasih lah kepada korang yang sentiasa rajin datang tengok premiere. Okey, borak-borak dekat live chat. Dan juga tak lupa juga kepada content creators dan juga YouTubers yang seniors yang telah memberikan aku banyak dorongan, banyak nasihat untuk aku berada dalam bidang YouTube ni. Okay, segala nasihat, segala collaboration, korang tahulah korang siapa. Aku nak cakap thank you guys for your support. You guys are the best. Kepada korang viewers, subscribers, you guys are the best. Aku memang doakan korang sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa dipermudahkan segala urusan korang. And kalau korang ada set korang punya own target dalam hidup korang, aku akan doakan segala kejayaan untuk korang. Jadi untuk konten kali ni kan, aku nak bagi a bit special lah untuk korang Okay, macam appreciation post di mana aku nak share dekat korang macam mana aku start nak buat YouTube ni Tapi aku tak nak panjang-panjang lah. Aku nak cerita ringkas je. Basically kan, masa aku nak start buat YouTube ni kan, niche storytelling kan, yang aku cerita kat korang pasal true crime ni semua kan, dia bukan aku punya main punya idea, kau tahu. Sebab dia adalah one of the niche yang aku nak buat lah. Okay, tetapi yang paling atas sekali masa awal dulu aku nak buat video ASMR, korang tahu. ASMR makan-makan tu kan. Okay, aku ada record a few videos lah, aku tak ingat lah. So dalam konten special hari ni kan, aku nak share dekat korang lah satu video yang aku pernah record. Video yang kali pertama aku rasa first ever video yang aku record untuk YouTube kan. Okay, and itulah, this is all for you guys. Korang boleh tengok lah video aku lah. Bagi aku lawak guys, lawak gila. Nampak noob gila lah, tapi yelah kan, first time record kat kamera kan. Okay, so yeah, this is the video guys. Korang boleh enjoy lah, nak gelak-gelak ke apa kan. Okay, please enjoy. Aku dah kenyang. Lawak kan, pecah bay. Aku tengok pun dia, aku macam aduh hai, apa benda lah yang aku buat time ni kan. Lawak weh. Okay,
So the reason why aku tak teruskan dengan niche ASMR makan-makan ni kan is sebab aku fikir secara long term kan, aku tak boleh nak consistent tau buat konten macam tu sebab yalah, konten demi konten aku nak kena pelahap kan. So aku macam fikir aku tak boleh ni, so aku terpaksa try different options. Okay, so that is why selepas aku dah decide tak nak buat ASMR tu, selepas perbincangan dengan orang-orang penting aku macam family aku, okay, and then sahabat-sahabat baik semua kan, aku ada bincang dengan orang, and even aku ada bincang dengan Zaf juga tau. Seperti korang tahu, aku dengan Zaf ni dah lama lah jadi member kan, and dia dah start YouTube lagi awal daripada aku, so aku minta dia punya pendapat semua kan. So kita brainstorm semua, so aku pun decide untuk start dengan storytelling ni. So sebelum aku start dengan storytelling ni semua, aku kenalah practice semua kan, nak bercakap depan kamera. Memang agak kekok lah guys, okay, pada awal-awal tu dah macam apa dah kan, keras saya cakap kan, okay, malu-malu segan-segan kan, okay. So yalah, lama-lama tu bila dah practice tu dah jadi biasa, but still ada kekurangan which aku still hendak improvekan lagi. Okay, and thankful for your support semua. Itu telah memberikan aku semangat dan juga kekuatan untuk meneruskan lagi dalam bidang YouTube ini guys. Jadi sebelum aku nak start dengan kisah true crime hari ni kan guys, video yang korang tengok aku makan-makan tu kan, okay, that is something special yang aku nak share dengan korang. Tetapi bukan itu saja guys, okay. Sebab untuk konten hari ni kan, aku boleh dikatakan agak special untuk diri aku dan juga kepada korang semua yang telah support aku selama ini. Aku akan share dekat korang satu kisah true crime telah terjadi, dan untuk kali pertama dalam YouTube channel Nas Winchester ni, aku akan share dengan korang satu kisah true crime lokal yang telah terjadi di negara kita. Jadi aku harap korang akan enjoy dengan konten aku hari ni, true crime yang telah terjadi di Malaysia pada suatu ketika dahulu. Tanpa membuang masa lagi, macam biasa guys, nama aku Nas, and I am your true crime storyteller. Let's go. Terdapat satu garisan nipis antara cinta dan juga benci, dan juga dengan mengambil nyawa orang yang disayangi adalah satu benda yang teramatlah kejam, yang secara kebiasaannya didorongi oleh emosi yang sangat mendalam dan juga mengganggu. Lagi-lagi bila terdapat cinta tiga segi yang wujud dengan unsur cinta, benci, sayang dan juga pengkhianatan, boleh menimbulkan satu rasa keraguan yang munasabah yang membolehkan orang yang tertuduh itu dibebaskan daripada kesalahan yang telah dilakukan oleh dia. Jadi, perkara-perkara yang aku sebut ni kan, semua ini telah terjadi di negara kita kepada seorang Ratu Cantik Malaysia pada tahun 1979. Jadi, let's get into the story. Ratu Cantik Malaysia yang bernama Jean Pereira Sinapa, dia adalah seorang ibu kepada 3 orang anak. Dan dalam kisah ini, Jean Pereira dia telah meninggal dalam satu kemalangan kereta yang ngeri pada tahun 1979. Jadi, mayat dia pada time tu telah ditemui di dalam keretanya di sebuah lebuh raya pada malam 6 April 1979. Jadi, kepada pembunuh bekas Ratu Cantik Malaysia ini masih lagi kekal menjadi satu misteri, dan segala pencarian bukti berkaitan dengan kes ini menjadi semakin kabur guys. This is an unsolved case di mana tidak banyak bukti yang telah dijumpai untuk menyelesaikan kes misteri ini. Terdapat banyak laporan daripada segala pihak kan, pihak-pihak yang berwajib berkenaan dengan kes ini. Pada time tu mereka memang bertungkus lumus untuk mencari siapakah suspek di belakang kejadian pembunuhan Jean Pereira ini. Dan pada time tu terdapat seorang sahaja suspek utama yang telah disyaki dalam kes ini, dan suspek utama dalam jenayah ini adalah seorang lelaki yang merupakan abang ipar kepada Jean Pereira yang bernama S. Karthigesu Sinapa.
Pada time tu, dia ditemui tidak sedarkan diri dalam kereta dia pada malam pembunuhan Jean Pereira itu. Jadi, selepas segala siasatan telah dilakukan berkenaan dengan kes ini, pada time tu, hanya Katigesu sahaja yang berada bersama Jean Pereira. So, disebabkan itu, dia telah dijadikan sebagai suspek utama dan dia juga telah dibawa ke hadapan perbicaraan. Jadi, selepas segala perbicaraan telah dijalankan, dia ni pun telah didakwa atas pembunuhan Jean Pereira. And because of that, dia telah dipenjarakan selama 2 tahun. Sehinggalah terdapat seorang saksi yang tampil ke hadapan di mana dia telah menarik balik keterangannya yang menunjukkan Katigesu ni adalah suspek utama dalam pembunuhan Jean Pereira. So disebabkan itu kan guys, disebabkan penarikan semula keterangan berkenaan dengan si Katigesu ni, pihak mahkamah mereka tidak mempunyai bukti yang cukup tau untuk menahan Katigesu. Okay, so disebabkan itu kan, mereka terpaksa membebaskan Katigesu daripada hukumannya. Tetapi terdapat jugalah beberapa kabar angin yang mengatakan bahawa pelaku jenayah itu adalah mungkin ataupun sememangnya adalah Katigesu tersebut. Terdapat satu syarikat akhbar yang mengatakan bahawa Katigesu ni kan, pada ketika itu dia sedang bermesra dengan kakak iparnya, which is Jean Pereira tu lah. Okay, tetapi dia tidak dapat untuk bertindak dengan selebihnya atas sebab Jean Pereira telah bahagia berkahwin dengan abangnya, iaitu S. Sinapa. So basically S. Sinapa ni adalah abang kepada Katigesu. So pada ketika itu S. Sinapa ni dia dah berkahwin lah dengan si Jean Pereira ni. Jadi Katigesu ni pun dia tak dapat lagi lah nak meneruskan dia punya mesra-mesra bersama Jean Pereira. Cuma kan guys, takdir ataupun nasib telah berubah apabila abang Katigesu telah meninggal dunia di dalam sebuah kemalangan hanya 4 bulan sebelum itu. Jadi pada ketika itu S. Katigesu ni dia mengambil peluang dan dia juga telah meminta Jean Pereira untuk mengahwininya. Dan terdapat laporan berita lain jugalah yang mengatakan yang hubungan Katigesu dengan Jean Pereira ni teramatlah bahagia. Cuma yang sayangnya hubungan bahagia mereka itu tidak bertahan lama disebabkan Katigesu ni dia dapat tahu yang Jean Pereira ni telah curang terhadapnya. Memang frust. So dia jadi sedih, jadi frust. So dengan siapa pula kan si Jean Pereira telah curang atas Katigesu ni? Okay, terdapat satu syarikat akhbar lah pada time tu ada melaporkan bahawa Jean Pereira ni ada menjalinkan hubungan romantik bersama seorang doktor daripada Sri Lanka, dan doktor itu bernama Dr. Narada. Jadi sepanjang hubungan mereka itu kan, Narada dan Jean Pereira ni mereka selalu menulis surat cinta antara mereka. Time tu kan old school kan, so mereka banyaklah hantar surat cinta itu semua kan. Dan dari 19 surat itu menendahkan bahawa penulisan surat cinta mereka itu kan telah berlaku sejak pemergian S. Sinapa, iaitu bekas suami Jean Pereira. So selepas Katigesu ni kan, dia dah discover ketidaksetiaan Jean Pereira ke atasnya kan, dia telah menimbulkan satu persoalan tau. Okay, di mana adakah Katigesu ni dia hanya adalah seorang kekasih yang kecewa ataupun dia hanya melindungi kehormatan abangnya, sebab Jean Pereira adalah bekas isteri kepada abangnya. So ini adalah beberapa persoalan yang telah ditimbulkan pada ketika itu dalam kes pembunuhan Jean Pereira. So macam aku cakap tadi, Jean Pereira ni dia telah meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya yang ngeri. Okay, so apa yang telah terjadi pada time tu kan, Katigesu dan juga Jean Pereira, mereka berdua sedang dalam perjalanan pulang ke Klang selepas mereka telah keluar malam bersama. Dan pada time tu Katigesu ni dia lah yang bawa kereta kan. Okay, so sepanjang dia bawa kereta tu dia pun berhentikan kereta dia dekat tepi jalan lah. Jadi apa yang dilaporkan ketika Katigesu berhenti kereta kat tepi jalan tu, kononnya dia hendak membuang air kecil tau. Okay, jadi apa yang berlaku seterusnya kan guys, masih lagi tidak dapat disahkan tau. Okay, sebab Katigesu ni kan, dia ada mendakwa bahawa dia tidak sedarkan diri di luar keretanya, dan segala kenyataan itu kan disokong oleh 2 orang anggota juruterbang yang menemui mereka pada malam itu.
Dan Katigesu ni juga ada mendakwa bahawa dia telah dipukul dari belakang di bahagian kepala lalu tak sedarkan diri, dan dia juga mengatakan yang dia tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Jin Pereira, di mana pada time tu dia telah ditemui mati. Cuma guys, untuk kisah ni kan, dia tentang apa yang telah terjadi kat Jin Pereira ni kan, dia ada another version yang dikisahkan oleh seorang penulis tau. Okay, seorang penulis British yang bernama Alex Josie. So dia ada menulis sebuah buku yang bertajuk The Murder of a Beauty Queen, di mana dia ada mendakwa bahawa Jin Pereira ni kan, dia ditemui oleh juruterbang di dalam kereta tersebut, dan pada time tu kan, semasa penemuan mayat Jin Pereira ini, pada time tu tali pinggang kereta masih lagi terpasang dan juga terdapat beberapa kesan tikaman di bahagian badan dia. And macam aku cakap pada awal tadi lah, okay, si Katigesu ni dia dibebaskan disebabkan bukti yang tidak mencukupi. Jadi selepas kejadian kematian Jin Pereira Sinapa ni, Katigesu ni dia telah dibebaskan pada 9 Mei tahun 1979, dan ada yang mengatakan yang dia ni telah berkahwin dan juga telah menetap di Kelang Selangor. Okey, tetapi laporan ini telah bertahun-tahun lah, memang dah lama gila, and boleh dikatakan dah agak lapuk lah. Okey, and sehingga sekarang keberadaan Katigesu ni masih tidak dapat diketahui. Masih lagi menjadi satu misteri. Keberadaan Katigesu ni satu misteri, dan juga kes jenayah ataupun kes pembunuhan Jin Pereira Sinapa ni juga adalah satu misteri, di mana masih tiada lagi penghujung tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Jadi guys, itulah kisah pertama lokal yang aku cover untuk korang untuk konten special kali ini, dan aku harap korang enjoy lah dengan konten aku sampaikan pada hari ini. And bagi aku kisah ini agak tragic guys, sebab masih lagi tak ada jawapan berkenaan apa yang telah terjadi kepada Jin Pereira. Dah berapa tahun guys, 1979, sekarang dah 2022. Lama gila bye. Okay, and banyaklah yang dilaporkan bahawa segala pencarian bukti itu menjadi semakin kabur, which is a very sad thing lah kepada keluarga Jin Pereira ini. So if korang ada terbaca mana-mana kan, okay, artikel-artikel berkenaan dengan kes pembunuhan Beauty Queen Malaysia ni, korang boleh leave your thoughts, okay, whatever korang tahu pasal cerita ni boleh kongsikan, kita kongsi sama-sama cerita kan, okay, menarik sikit betul tak? Alright, and aku harap korang enjoy dengan konten aku kali ni, and aku nak minta maaf atas segala kekurangan, dan lagi sekali aku nak cakap terima kasih guys, terima kasih banyak-banyak atas sokongan korang I really appreciate your support. Okay, dan macam biasa jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, tekan bell notification itu, and as always guys, never stop creating, always do what you love. Tak payah fikir apa orang cakap, yang penting korang happy, and yang lagi penting is korang stay safe, stay healthy, take care guys. Selamat menyambut bulan puasa. Assalamualaikum, bye bye. Okey, jadi selepas apa yang telah terjadi, jadi selepas yang jadi apa yang telah terjadi selepas itu kan guys,